pengurusan umat, ya, berasaskan kepada ajaran Islam, itu dengan apa yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, para jamaah, kaum muslimin muslimat, mari kita mulakan majlis ilmu ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya mas sekalian, inilah kitab yang akan kita rujuk sama-sama, kitab 60 hadis sultaniah, iaitu 60 hadis-hadis tentang para penguasa, itu orang-orang yang memegang kekuasaan dalam memimpin dan mengatur urusan umat. Baik, sebelum kita terus meneliti hadis yang berikut, sambungan daripada kesempatan terdahulu, bagi mukadimah ini, mari kita meneliti satu ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-58, itu yang Allah menyuruh, ya, melaksanakan amanah tanggungjawab yang diberi kepada kita, baik sebagai pemimpin maupun, ya, orang biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Bolehlah Abang Adidin bacakan terjemahannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sadaqallahu azim. Jazakallahu khairan. Jemaah yang dikasihi sekalian, ayat ni menyuruh ataupun mengingatkan kita supaya melaksanakan, menunaikan amanah, menyempurnakan amanah tanggungjawab, ya, yang kita diberikan, ya, diamanahkan kepada kita. Kita perhatikan semula dengan lebih mendetail, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, dia menyuruh, kamu. Jadi ya'muru boleh juga terjemah dia memerintahkan kamu. Ya, Allah command to us. Allah perintahkan kepada kita an tu'addul amanati, an tu bahawa, ya, an bahawa, tu'addu kamu menunaikan, kamu melaksanakan, kamu menyempurnakan al-amanati, amanah-amanah itu. Jadi dalam bahasa Arab, ya, perkataan ini adalah jamak. Jadi jamak muannas salim, ya, jamak plural. Jadi muannas maknanya perkataan tu perkataan dia panggil feminin, dia alif tar. Jadi amanah itu. Amanah ni daripada bahasa Arab dimelayukan. Jadi kalau ada perkataan amanah dia makna apa? Diberi kepercayaan.
sangat dipercayai, diberi kepercayaan. Jadi kan kita kan macam Nabi Muhammad, dia ada dipanggil sifat amanah, al-amin, orang yang sangat amanah. Jadi orang yang boleh dipercayai. Jadi amanah-amanah ni perkara-perkara yang diberikan kepercayaan kepada kita untuk kita jaga, kita laksanakan, ya, kita menunaikan tanggungjawab. Jadi kamu tunaikan amanah-amanah ila kepada ahlinya. Jadi menyerahkan satu perkara itu kepada orang yang berhak melaksanakannya, berhak menerimanya, jadi berhak untuk menguruskannya. Jadi sempurnakan amanah-amanah itu kepada orang yang ahli, orang yang mahir dalam bidang itu. Jadi nak buat sesuatu, biar orang yang tahu buatnya. Ya, nak melaksanakan sesuatu, orang yang mahir, orang yang tahu secara mendalam mengenai perkara yang nak dilaksanakan. Wa idza hakamtum, wa dan idza apabila hakamtum telah berhukum oleh kamu. Berhukum juga maksud telah membuat keputusan oleh kamu. Jadi kita dalam bahasa Arab pun dimelayukan, telah berhukum oleh kamu bainan nas, baina antara an-nasi, manusia itu, an bahawa tahkumu, kamu berhukum. Jadi tahkumu ni dalam bentuk fi'il mudhari', maknanya kamu sentiasa berhukum. Kamu sentiasa memutuskan satu perkara itu bil adli, bi dengan al-adli, dengan adil itu. Adil maknanya saksama. Jadi memberikan hak kepada yang berhak. Jadi bila putuskan satu keputusan tu mestilah dengan adil. Iaitu dengan dia panggil betul. Ya. Maknanya memberikan hak kepada yang berhak. Innallaha, sesungguhnya Allah, ni'ma, telah sebaik-baiklah apa yang ya'izukum, ia nasihatkan ataupun ia ajarkan, ia ingatkan kamu bihi, dengannya. Jadi inilah sebaik-baik perkara yang Allah bagi tahu. Allah Ta'ala bila bagi tahu kita itu perkara yang baik untuk kita, seelok-eloknya, sebaik-baiknya, yang terbaik untuk kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, telah adalah ia, sami'an, yang maha mendengar, basiran, yang maha melihat. Jadi di sinilah ya, kita melihat ataupun kita meneliti dari sudut kepimpinan, dari sudut melaksanakan amanah tanggungjawab, mestilah buat dengan terbaik. Kerana apa? Kerana kita pemegang amanah. Kita adalah orang yang melaksanakan tanggungjawab. Apabila kita diberi tanggungjawab. Apa yang tanggungjawab? Tanggung dan jawab. Tanggung dan jawab. Mana kita tanggung, pikul, dan kita jawab. Mana kita kena jawab depan Allah Ta'ala. Kita kena jawab depan pegawai atasan kita atau pihak atasan kita. Dan kita juga kena jawab kepada umat, orang yang di bawah kepimpinan atau di bawah tanggungjawab kita. Maka kita kena berikan hak kepada yang berhak. Ini penting berkenaan dengan kepimpinan dan terkait juga dengan apa yang nak kita baca pada malam ini, ya, insya-Allah. Baik, pada malam ini hadis yang kita akan meneliti adalah berkenaan dengan hadis yang dalam kitab ini. Jadi saya nak bukakan, ya. Sorry. Baik, kalau ikut yang minggu-minggu terdahulu, kita sebenarnya telah meneliti perkara buah tajuk besar syariat Islam. Ya, apabila kita telah meneliti hadis-hadis yang pertama sampai hadis yang ke-10, ya, isi kandungnya berkaitan dengan pertama sekali dalam hal kepimpinan dan juga pengurusan umat ini. Pertama sekali memperkatakan mengenai syariat Islam itu menetapkan, ya, ketua bagi kaum muslimin itu adalah khalifah. Lepas tu ada hadis mengenai bagaimana bisyarah, itu berita gembira bahawa kembalinya sistem pemerintahan Islam ini mengikut cara kenabian akan berlaku di akhir zaman. Dan wajibnya sistem pemerintahan Islam
dipanggil khilafah atau khalifat, bahasa bahasa Inggerisnya. Khilafah itu makna sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang wajib dilaksanakan, ya. Dan di dalam kepimpinan ataupun sistem mengatur urusan syariat Islam ini, sistem pemerintahan Islam, pemimpin itu satu je bagi seluruh dunia umat Islam, ya. Dan kemudian akidah Islam merupakan landasan bagi sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan yang mana tidak boleh ambil lain daripada Islam, dan pokok-pokok hukum syarak. Jadi apabila kita meneliti pegangan ataupun sumber-sumber hukum itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, ya. Lepas tu ijma' as-sahabah dan juga qiyas. Kemudian sumber-sumber pokok syarak ni dia panggil adalah perkara yang perlu dilaksanakan, dan kita kena faham yang diberi kelonggaran adalah teknikal dia panggil cara, uslub, tetapi dalam hal dia panggil perkara pokok itu Islam telah tetapkan, ya. Jadi itu yang dulu hadis yang minggu lepas yang kita bincangkan, ya, bahawa apa yang Allah syariatkan, Allah telah tetapkan, kita tak ada pilihan melainkan kita ambil dan ikutnya. Jadi pada minggu ini sebenarnya kita akan mula meneliti hadis yang berkenaan dengan tanggungjawab pemimpin, tanggungjawab pemimpin. Jadi dia ada dalam muka surat yang bermula muka surat yang ke-25. Baik, kita akan buka terus, sebab apa di bawah tanggungjawab pemimpin ni ada hadis-hadis. Yang pertama yang kita kaji, isunya adalah imam adalah orang yang bertanggungjawab dalam mengatur urusan umat. Ni hadis-hadis yang telah kita baca dulu. Pada malam ni kita akan melihat hadis dalam bab yang terkait dengan tanggungjawab pemimpin. Ini dia hadis yang akan kita baca sama-sama. Kita teliti sama-sama. Okey, saya besarkan sikit dia punya ni, supaya kita boleh tengok lebih yang lebih kemas lah. Ini dia hadis ke-11. Jadi hadis ke-11 ni dia punya tajuk besar dia, imam adalah penanggungjawab urusan umat. Imam adalah orang yang bertanggungjawab dalam mengatur urusan umat. Jadi ini terkandung dalam hadis ni. Jadi dalam senarai hadis yang ke-11. Baik, terus kepada matan hadis ataupun teks hadis. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala wal rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ini terjemahan umum dia, Ingat, tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya itu. Seorang amir iaitu imam atas manusia
adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita buka muka surat sebelah tu. Atas kepimpinannya itu. Seorang laki-laki, iaitu suami, adalah pemimpin atas para anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya itu. Seorang perempuan, iaitu isteri, adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya itu. Dan seorang hamba budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya itu. Maka ingatlah bahawa tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya. Jadi hadis ni daripada kitab Sahih Bukhari, ya, hadis nombor yang ke-844. Baik, kalau kita tengok terjemahan dalam bahasa Inggeris, ya. Ini, ya. Each of you is a guardian and each of you is questioned over his subjects. Okay. Dia panggil kataan apa ni? Ra'in tu guardian. Guardian ni mana orang yang menjaga. Guard. The imam who is responsible over the people and he is questioned over his responsibility. And the man is responsible over the people of his household. And he is questioned over them. And the woman is responsible over her husband's house and his children. And she is questioned over them. And the slave, ni hamba ni, ya. Slave is a guardian over the wealth of his master. And he is questioned over it. And each of you is a guardian, and each of you is questioned over their responsibility. Jadi ni kalau kita perhatikan, kita tengok semula secara perkata, supaya kita dapat mendalami maksud hadis ni. Jadi ala ni dia panggil perkataan ala tanbih, iaitu waspada, ingat-ingat. Kullu tu setiap kamu, kullu setiap kamu, ra'in. Jadi ra'in inilah yang dalam bahasa Inggeris itu guardian. Ra'in mana orang yang menjaga, orang yang mengatur ataupun orang yang menguruskan. Ra'in. Jadi orang yang menjaga ataupun orang yang mengurus. Boleh juga perkataan bahasa Melayu kita ni ra'in, pemimpin. Jadi memimpin, membimbing, menjaga, mengurus, itulah maksud ra'in. Wa kullukum, wa dan kullu setiap kamu, mas'ulun, orang yang disoal, orang yang ditanya. An dari hal ra'iyati. Ni ra'iyati, penjagaan. Jadi kita dah biasa perkataan rakyat. Ra'iyah, hal yang dijagakan ataupun hal penjagaan, hitunya. Jadi ra'iyah itu perkara yang dipertanggungjawabkan kepada dia untuk dia jaga. Dan tadi ra'in, orang yang menjaga. Kalau kita kata ra'in, orang yang mengurus, perkara yang dia dipertanggungjawab untuk mengurus. Itu ra'iyah. Ra'iyati, pengurusan hinya. Boleh juga ra'iyati, penjagaan hinya. Jadi akan disoal dari hal penjagaannya. Kalau kita kata pemimpin, hal kepimpinannya. Maka lebih khusus Rasul menerangkan fal amiru, maka al amiru, amir itu. Ini kita amir tadi ketua, pemimpin.
amir, ketua negara, ketua organisasi, ketua keluarga. Tapi yang sini al-amir ni sebenarnya ketua umat. Jadi peringkat tertinggi punya level, amir. Sebab level lain nanti Rasul terangkan lagi, ya. Al-amir ni maknanya ketua umat, ketua yang mengatur urusan umat, ketua negara. Fal amiru, maka amir itu alladhi yang ada atas an-nasi, manusia itu. Jadi pemimpin atas manusia, ra'in. Dia adalah ra'in, mana orang yang bertanggungjawab untuk menjaga. Dia punya subjek lah. Itu rakyatnya. Wa dan huwa dia. Mas'ulun, orang yang disoal, an daripada ra'iyatihi. Ra'iyah. Itu ra'iyatihi mana? Hal penjagaannya. Jadi kita terbiasalah, ya. Ketua pemimpin negara, dia akan disoal dari hal rakyatnya. Mana pengurusan rakyatnya. Pengurusan di bawah tanggungjawab dia. Jadi mengaturkan harta benda, mengaturkan ekonomi, mengaturkan pengurusan, maka dia akan disoal dari hal apa yang dia dipertanggungjawabkan. Warajul, ya, dan orang laki-laki itu, ya. Ra'in, dia juga ra'in, dia juga orang yang mengatur urusan. Dia juga orang yang dipertanggungjawabkan, ya. Ada atas ahli baiti, rumahinya. Jadi seorang laki-laki dia orang yang dipertanggungjawabkan atas ahli keluarganya, ahli rumahnya. Wahwa, dan huwa dia mas'ulun, orang yang disoal, anhum, dari hal mereka. Jadi sebagai seorang laki-laki, jadi dia ahli rumah dia, isteri dan anak-anak dia, maka dia adalah ra'in, orang yang bertanggungjawab untuk jaga. Jaga tu kita kata apa? Wali, pemelihara, pengurus, pengatur. Dia akan disoal dari hal tu. Wal mar'atu, dan seorang perempuan tu. Mar'ah, ya. Al mar'atu adalah seorang perempuan. Ra'iyatun, orang yang menjaga, orang yang memelihara. Ala atas baiti, rumah, ba'liha, pasangan dia. Jadi seorang perempuan, dia adalah orang yang menjaga hal ehwal rumah suami ataupun pasangannya. Wa walidihi, wa dan walidi, anak hinya, anak suami, mana anak kepada suaminya. Wahya, dan dia mas'ulatun, orang yang disoal, anhum, daripada hal mereka ni. Jadi seorang perempuan dia dipertanggungjawabkan ke atas rumah, isi kandung rumah, suami dan anak-anak. Maka dia akan disoal, akan ditanya. Wal abdu, dan seorang hamba itu. Ini al-abdu, ini hamba. Jadi kita biasa dengar bahawa ada hamba sahaya. Di zaman awal Islam dahulu, kita biasa dengar berlaku peperangan, ada yang orang yang statusnya menjadi hamba, ada hamba yang dimerdekakan, ada yang tak dimerdekakan. Maka hamba tu dia ra'in, dia juga adalah orang yang menjaga, dipertanggungjawab ada atas mal harta sayyidihi, tuan dia. Jadi dia dipertanggungjawabkan dengan harta tuan dia. Harta tuan dia. Jadi harta tu milik tuan dia. Dia tidak memiliki harta, tapi harta milik tuan dia. Wahwa, dan dia mas'ulun, orang yang disoal, ditanya, anhu, an daripada hunya. Jadi seorang hamba tu pun dia pun akan ditanya, disoal. Kenapa? Dia dipertanggungjawab untuk menjaga tuan dia punya barang-barang, tuan dia punya harta, tuan dia punya ladang, tuan dia punya ternakan. Jadi apa yang tuan dia punya harta, maka dia disuruh untuk menjaga dan
menguruskannya, maka dia pun akan disoal, ditanya. Ala fakulukum ra'in. Waspada, ingat-ingatlah, maka setiap kamu ra'in adalah orang yang menjaga amanah di pelbagai peringkat yang kita bincang tadi. Wa kullukum, dan setiap kamu mas'ulun, orang yang disoal, an, dari hal ra'iyatihi, penjagaannya. Perkara yang di bawah tanggungjawab dia. Inilah yang kita kata hadis yang mengingatkan bahawa setiap kita ni dia adalah pemegang amanah. Baik. Ini ada sedikit huraian. Kita bacakan dulu huraian ni. Ya. Penjelasan, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang menjadi urusannya sesuai dengan lingkup tanggungjawab yang dibebankan ke atas pundaknya menurut kedudukannya. Ni setiap orang akan diminta penjelasan, akan diminta pertanggungjawabkan apa dah dia buat dengan perkara yang diamanahkan kepada dia. Tadi itulah yang kita bincangkan tadi, daripada urusan yang besar, mengatur urusan umat, kepimpinan di peringkat negara, menjadi orang yang diberi amanah untuk para penguasa diberi amanah untuk menerapkan hukum Allah, syariat Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah, untuk menegakkan agama Allah. Maka di peringkat dia besar tanggungjawab tu. Begitulah juga di peringkat-peringkat lain, dalam keluarga, dalam organisasi, dalam masyarakat, bahkan sebagai seorang isteri. Begitu juga seorang hamba itu pun tak boleh lari daripada tanggungjawab yang akan disoal, ditanya. Dalam konteks hari ini, kalau kita tak jumpa hamba-hamba abdi, bahkan kalau sebagai orang yang ambil upah, iaitu orang yang bekerja dan diberi tanggungjawab, dibayar gaji untuk melakukan sesuatu kerja. Maka kalau sebagai orang yang bekerja, contohlah dia bekerja sebagai kita kata pemandu, maka apa tanggungjawab sebagai pemandu? Orang tu bekerja sebagai apa? Sebagai mungkin tukang cuci. Maka apa tanggungjawab sebagai tukang cuci? Begitu juga kalau tukang masak ataupun pekebun, ataupun yang besar lagi di peringkat dalam organisasi, ketua eksekutif di dalam syarikat atau dalam mana-mana organisasi. Apatah lagi kalau dalam dunia tentera sebagai apa? Komander di pelbagai peringkat, section commander, platoon commander, company commander, battalion commander, brigade commander, division commander, seterusnya lah, commander di peringkat darat, apatah lagi angkatan tentera. So at all level. Kemudian B, menurut para ulama, ra'in itu pemimpin adalah orang yang memberikan perlindungan. Jadi pemimpin tu kena melindungi orang yang di bawah tanggungjawab dia. Dapat dipercayai, layak diikuti dan berlaku adil terhadap setiap perkara yang menjadi tanggungjawabnya. Jadi dalam hal ini besar kerja dia. Kalau dalam hadis lain ada diterangkan Al-Imam Junnah. Al-Imam Junnah. Jadi seorang pemimpin itu adalah perisai. Perisai makna orang yang memberikan perlindungan, protection kepada orang yang di bawah tanggungjawab dia. Seterusnya C, pemimpin atau umat, pemimpin atau imam bertanggungjawab atas seluruh persoalan umat. Bertanggungjawab melindungi hak-hak yang ditetapkan oleh syariat bagi mereka. Jadi bila pemimpin di peringkat atas, pemimpin umat, imam, maka
dia dipertanggungjawabkan persoalan umat. Maka dia kena gunakan bidang kuasa yang diamanahkan itu untuk melindungi hak-hak yang ditetapkan oleh syariat bagi mereka, serta mengimplementasikan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Jadi apa yang Allah wajibkan tu kena dilaksanakan, kena menerapkan hukum Allah Taala, baik dalam persoalan hukum, perundangan maupun persangsian. Itu persangsian ni adalah membetulkan kesalahan-kesalahan, menjatuhkan hukuman-hukuman terhadap orang yang buat salah. Tak boleh dibiarkan apabila pelanggaran terhadap hukum Allah, syariat Allah. Maka pemimpin ini peranan amar ma'ruf nahi munkar yang besar yang dia perlu laksanakan. Baik, seterusnya kata an-nas pada hadis tersebut bersifat umum sehingga menunjukkan bahawa pemimpin tersebut bertanggungjawab atas setiap warga atau rakyatnya. Jadi perkataan itu umum bahawa bila dipertanggungjawabkan ke atas manusia, maka perkataan manusia itu an-nas jadi menunjukkan apa? Orang ramai. Setiap warga atau rakyatnya. Lepas tu kita tengok sambungan dia. Termasuklah warga yang tergolong sebagai ahlu zimmah, iaitu warga negara khilafah yang non-Muslim. Jadi dia dipertanggungjawab kepada seluruh rakyat, citizen. Tak kira Islam atau bukan Islam. Dan termasuk ahlu zimmah, itu orang yang bukan Islam di bawah sistem pemerintahan Islam yang mereka bayar jizyah. Maka apa hak mereka? Mereka sebagai rakyat, mereka berhak mendapat kita kata pendidikan, mereka berhak mendapat penjagaan kesihatan, mereka berhak mendapat harta-harta yang Allah beri milik orang ramai. Maka hak dia sebagai citizen, hak dia sebagai ahli zimmah kena diberi, ya. Hanya tidak dipaksa mereka masuk Islam, tetapi mereka punya hak sebagai rakyat, maka dia tidak boleh dizalimi ataupun diinaya. Seterusnya dalam catatan ni, penggunaan istilah ra'in yang boleh bererti pengembala menunjukkan karakteristik orang yang mendapatkan amanah atau menduduki jabatan yang lebih tinggi dibanding orang lain. Jadi ra'in ni makna pengembala, pengembala. Jadi maknanya kalau kita mengembala ni makna mengatur urusan. Kalau mengembala binatang ternak, tapi sekarang ni bukan binatang ternak, tetapi mengatur urusan manusia, orang. Maka dia pun ada dia punya jabatan-jabatan yang berperingkat-peringkat ataupun kedudukannya berbeza-beza. Ada yang lebih tinggi jawatan itu. Maka untuk memegang jawatan lebih tinggi, maka mereka adalah orang yang mampu untuk organized, mengatur warganya, organized, jadi mengatur warganya, menjaga jangan sampai mereka tersesat hingga jatuh ke jurang. Jadi nak bayangkan kalau gembala ternakan, maka dia kena jaga supaya semua yang di bawah penjagaan itu ternakan ke, kalau ini bukan binatang ternak tapi jaga manusia supaya jangan terjatuh ke jurang, maknanya jangan biarkan dia buat salah, serta mengarahkan mereka satu tujuan yang benar. Jadi kena bawa memimpin kepada kejayaan, bukan kepada kehancuran ataupun kemusnahan ataupun kemunduran. Jadi orang tu harus, wajib peduli dengan urusan warganya.
Maka dia kena tahu urusan warganya, memikirkan masalah mereka serta menuntun dan membimbing mereka dengan setia. Jadi ini besar amanah tanggungjawab ni. Bila dikatakan orang yang mengembala, menjaga, maka dia kena jaga siapa saja di bawah penjagaan dia itu dengan penjagaan yang rapi, teliti dan bersungguh-sungguh. Bukannya sambil lewa sehingga membawa kepada jurang kehancuran, jurang kemusnahan atau kegagalan. Tak boleh. Dia mesti bawa untuk selamat berjaya dunia dan akhirat. Jadi seterusnya yang akhirnya, realiti bahawa setiap manusia akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang kedudukan dan tanggungjawab mereka. Akan menyebabkan munculnya perasaan tanggungjawab yang tidak ditemukan dalam sistem selain Islam. Jadi bila kita sedar bahawa dengan kedudukan, pangkat, darjat ataupun jawatan itu diberi tanggungjawab, tanggung dan kena jawab. Maka bila kita sedar perkara ini, maka rasa tanggungjawab terhadap amanah ini menjadikan orang tu sangat menjaga-jaga, ya. Bukannya dia ambil sambil lewa, ya. Dan Islam mengajar begitu. Jadi kalau selain daripada Islam, orang yang orang politik ataupun orang yang memegang jawatan dalam sistem kufur tidak pernah merasa bertanggungjawab kecuali terhadap segala sesuatu yang harus dia sampaikan secara terbuka di depan publik. Jadi dalam selain daripada Islam ataupun kalau tidak ikut ajaran Islam, apa yang berlaku sebenarnya orang jaga kepentingan dunia saja. Maka dia buat untuk menunjuk-nunjuk, bukan dengan keikhlasan dan bertanggungjawab sepenuhnya, untuk melaksanakan amanah. Baik, jemaah yang sekalian, terkait dengan tanggungjawab pemimpin ni, saya ada nak tunjukkan dalam kitab Ahkamus Sultan, ya, Imam Mawardi, ada satu kita kata fasal yang menerangkan apa yang mesti, yang wajib dilakukan oleh ketua negara mengenai urusan awam, iaitu urusan umat. Ada 10 perkara disenaraikan. Jadi dalam hal pemerintahan, kepimpinan di tahap yang tertinggi sebagai ketua negara, sebagai imam, sebagai amir, sebagai khalifah, sebagai orang yang memegang kekuasaan, ketua negara. Jadi ada kerja besar yang dia dipertanggungjawabkan. Baik, nombor 1, dia ada 10 perkara. Moga sempat kita bincang sedikit. Sebagai ketua negara yang memerintah, dia mestilah memelihara ad-din, memelihara agama Islam ni. Memelihara ad-din mengenai asas-asasnya yang tetap dan juga tentang perkara-perkara yang telah disepakati ijma' oleh golongan salaf al-ummah. Jika sekiranya muncul seorang yang mengadakan bid'ah dalam agama, mengada-ngadakan, mereka-rekakan perkara baru dalam agama yang sebenarnya bukan dalam syariat, tak ikut syariat. Dia bid'ah, mengada-ngadakan perkara baru dalam agama, atau seorang penyeleweng yang meragukan, menyeleweng dari kebenaran, maka adalah menjadi tugasnya untuk menjelaskan keterangan serta menerangkan yang sebenar. Jadi ketua negara kena jaga agama ni, pelaksanaan agama ni. Kalau ada ahli bid'ah ataupun ada orang buat perkara-perkara yang menyeleweng dari kebenaran, maka dia kena betulkan keadaan itu, menjelaskan serta menerangkan yang sebenar. Di samping dia wajib atau ini harus, sebenarnya dia perlu menjalankan segala hak-hak dan hukuman agar agama terpelihara
dari kerosakan dan orang ramai terhindar dari penyelewengan. Jadi menyeleweng ini menyimpang, macam iblis laknatullah. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia ni dari golongan jin menyimpang daripada perintah Tuhannya. Maka sebagai ketua negara, maka dia kena jaga agama Allah ni supaya apa? Tak ada penambahan itu bid'ah. Dan juga tak ada penyelewengan atau penyimpangan keluar daripada syariat Islam, agama yang Allah sendiri yang Allah kata syara'a lakum minad din, telah ia syariatkan bagi kamu daripada ad-din itu. Maka kena jaga agama Islam. Itu penting kena difaham bahawa ketua negara memelihara agama Allah, memelihara agama Islam. Kedua, melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum di antara pihak-pihak yang berbalah. Jadi kalau ada berbalah bertelengkah serta meleraikan perselisihan yang timbul. Jadi kalau ada perselisihan, perbalahan, maka kena dia mengadilinya. Ya. Supaya keadilan dapat ditegakkan. Dan dengan itu orang yang zalim tidak akan melampau dan orang yang teraniaya tak merasa lemah dan tertindas. Ini kerja imam, ini ketua negara punya kerja. Khalifah, imam, amirul mukminin. Maka dia kena melaksanakan hukum Allah. Buat keputusan. Apabila dia membicarakan atau meleraikan perselisihan yang timbul. Keadilan itu ditegakkan. Orang yang zalim teraniaya, dia tak dibiarkan tertindas. Ya. Ketiga, melindungi kehormatan wanita. Lindungi kehormatan wanita supaya orang ramai dapat mengendalikan kehidupan dan bertebaran di merata tempat tanpa sebarang ancaman terhadap diri dan harta mereka. Jadi wanita terpelihara. Kemudian aktiviti kehidupan itu untuk keamanan dapat dijamin. Amanul bilad bi amanil Islam, laisa bi amanil kufr. Aman negara itu dengan aman Islam, ya. Sehingga orang perempuan pun terpelihara, orang ramai yang biasa-biasa pun boleh ke sana sini tanpa dia terasa ada ancaman keselamatan terhadap diri dan juga harta. Jadi harta terpelihara, diri terpelihara. Keempat, menjalankan hukum hudud untuk melindungi ni kehormatan Allah ni, maknanya apa? Hak Allah Ta'ala dari tercemar. Ni hudud, mana batas sempadan yang Allah tetapkan, hukum yang Allah sendiri dah putuskan. Kena dilaksanakan hukum hakam, ya, kerana hak Allah tu kena dipelihara. Serta dapat melindungi hak orang ramai dari kerosakan serta kemusnahan. Jadi hak orang ramai, itu kata hak Allah terpelihara, hak manusia juga terpelihara. Kelima, mengukuhkan daerah perbatasan dengan pertahanan serta kekuatan yang mencegah supaya pihak musuh tidak dapat mencari peluang untuk mencabuli. Jadi itu kata daerah sempadan wilayah kaum muslimin kena dipertahankan, kena dijaga dengan kekuatan perang. Supaya musuh tak cari peluang untuk mencabuli ataupun nak menguasai wilayah. Jadi tu kita kata berat kerja, ya, kerja amir, ya, yang membawa amanah ni, ya. Baik, muka surat berikut. Jadi supaya musuh tidak dapat mencari peluang untuk mencabuli perkara, perkara apa tu? Perkara yang dilarang, mencabuli perkara yang dilarang serta menumpahkan darah seorang muslim atau seorang kafir yang membuat perjanjian dengan negara. Dia kafir zimmi. Jadi ini dia panggil perbatasan wilayah kaum muslimin dijaga, termasuk juga, ya, kehormatan orang Islam dan orang kafir zimmi. Kehormatan juga terpelihara, hak dia terpelihara, darah dia terpelihara.
Ini ketua negara punya tanggungjawab. Itu yang kita kata pemimpin dalam Islam tu telah pun ada perincian apa kewajipan yang patut dibuat. Ya. Keenam, ini ketua negara ni peringkat strategik ni ya. Berjihad menentang musuh Islam selepas menjalankan dakwah. Jadi maksudnya apa? Dakwah tu dibuat, kemudian kalau ada orang yang memusuhi, mana ada musuh-musuh yang timbul, maka kena ditentang. Berjihad. Dan termasuk dalam kewajipannya ialah menegakkan hak Allah Ta'ala serta menonjolkannya atas segala agama. Jadi ini dakwah untuk yuzhirahu ala dini kullihi. Untuk kita zahirkan, menegakkan hak Allah Ta'ala serta tonjolkan dia ke atas segala agama. Jadi nak tunjukkan, nak jelaskan, nak buktikan bahawa Islam lah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada yang mengatasinya. Maka Islam tu didakwahkan ke seluruh dunia. Kemudian ketujuh, memungut harta rampasan serta cukai-cukai yang ditetapkan oleh syarak berdasarkan ijtihad tanpa merasa sebarang perasaan takut, tanpa kekerasan. Jadi rampasan perang, dah berlaku peperangan. Ada rampasan perang kerana ada orang yang menentang, kena sampai diperangi. Serta cukai-cukai yang dibenarkan, yang ditetapkan oleh syarak, kutipan-kutipan ya, yang dibenarkan oleh syariat. Dan ini berdasarkan juga ijtihad. Jadi bila ijtihad tu maknanya ketua negara dia dah buat keputusan selepas mengambil pandangan-pandangan daripada orang yang pakar ilmuwan dalam bidang-bidang yang berkaitan. Dan dibuat ni dengan tanpa tekanan, tanpa rasa takut, tanpa kekerasan. Jadi ini kerja besar, tanggungjawab besar ni. Kelapan, menentukan peruntukan dan apa yang dimestikan dari Baitul Mal. Jadi menentukan peruntukan dan apa yang dimestikan dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal tu ada peruntukan apa yang wajib diberi, dikongsikan ataupun diagihkan tanpa sikap boros, kikir, tanpa boros, kikir. Boros ni maknanya apa saja yang dibuat tak menepati syariat, perbelanjaan tu namanya boros. Maka kita buat apa saja mesti menepati syariat, walaupun sedikit, apatah lagi banyak. Dan kikir, jadi tak mau, kerekut, serta menjelaskannya dalam masa. Masanya tanpa terdahulu dan tanpa terlewat. Jadi mesti on time. Laksanakan, peruntukkan, bagi apa yang patut daripada Baitul Mal. Termasuklah juga agihan-agihan zakat. Diberi kepada orang yang berhak. On time. Menjelaskannya, ya, melaksanakannya ikut kepada keadaan semasa, tanpa terdahulu, tak cepat dan tak terlewat, tanpa kelewatan. Baik, kesembilan, lantik orang-orang yang cekap lagi amanah, orang yang mahir, yang tahu, yang cekap lagi amanah bagi menguruskan soal-soal keuangan supaya urusan itu dapat dijalankan oleh orang yang mampu dan keuangan itu terselamat di tangan orang yang amanah. Ini perbendaharaan negara ni, hal-hal panggil keuangan, melantik orang yang sebenarnya dalam Baitul Mal ada macam-macam, harta dan juga hasilnya, maka keuangannya. Ini kita kata dari sudut ekonomi, macam mana ekonomi negara itu kena ditadbir, urus dengan betul. Dan ke-10, last, mengawasi segala utusan serta memerhati segala keadaan. Mengawasi segala utusan. Utusan ni apa? Ni duta-duta daripada luar negara yang berada dalam negeri kaum muslimin, serta memerhati segala keadaan untuk membolehkannya mengendalikan urusan orang ramai serta melindungi agama. Jadi yang kita hantar utusan pun satu, yang kita terima juga utusan dari luar satu. Jadi kita itu namanya foreign policy ataupun international relation,
hubungan luar negara, maka ada dia punya ada cara pengendalannya. Adalah tidak wajar baginya menyerahkan segala urusan kepada pihak lain. Bukan bagi kerja ke orang lain dia tak bertanggungjawab, tak, dia bertanggungjawab. Sambil dia sibuk dengan mencapai kelezatan untuk beribadah. Tak bolehlah dia serahkan amanah tanggungjawab dia ni kepada orang lain untuk buat, sedangkan dia nak relax beribadah. Tak boleh. Ini tanggungjawab dia dan dia kena melaksanakannya. Ini ialah disebabkan kerana mungkin orang yang diharapkan itu akan melakukan pengkhianatan dan orang yang dipercaya itu mungkin berlaku penipuan. Jadi dia tak boleh duk delegate, serah pada orang lain untuk buat kerja, tapi dia relax, seronok-seronok ibadah. Mana ibadah persendirian itulah, nak beruzlah ke ataupun nak mengasing diri ke, tapi kerja terabai. Tak boleh begitu. Jadi itulah jemaah yang dikasihan, 10 perkara yang Imam Mawardi telah memperincikan bahawa ni ketua negara kena buat perkara ni. Jadi kembali kepada hadis yang kita kaji tadi, bahawa pimpinan itu perkara besar dan dia perlu dilaksanakan amanahnya. Baik, kita dah hampir ke penghujung pagi sesi pertemuan pada ini. Jadi sebagai penutup, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahu azim. Okey, siapa yang hadir lagi pada malam ni? Randy, baca Randy. Baik. Terjemahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yakni Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Itulah jemaah sekalian, Allah Ta'ala ingatkan kita. Ini perintah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka, la takhunullah, jangan takhunullah, jangan kamu mengkhianati Allah, war Rasul, dan jangan juga kamu mengkhianati Rasul. Jadi khianat pun kita daripada Arab dan Melayu kan, dan juga jangan kamu mengkhianati apa? Wa takhunu amanatikum, dan kamu mengkhianati amanah-amanah kamu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu kamu buat khianat dan kamu tahu tanggungjawabnya buat macam mana. Jadi Allah beritahu jangan mengkhianati. Jadi di akhir zaman hari ini pengkhianatan terhadap agama Allah, pengkhianatan terhadap umat Islam, pengkhianatan terhadap amanah tanggungjawab yang diberi ini berleluasa. Maka untuk itu, ini yang kita mengingatkan diri kita bersama, bahawa kita kena menunaikan amanah tanggungjawab. Apatah lagi sebagai pemimpin negara yang tugas dia menerapkan syariat Allah, menerapkan sistem Islam, dan janganlah mengkhianati apa yang telah diamanahkan. Allah beri amanah kepada kita. Begitu juga umat memberikan amanah kepercayaan kepada kita yang memegang jawatan-jawatan, kedudukan, apatah lagi at top level management. Maka tunaikan kewajipan ini. Saya teringat ada hadis, tapi saya tak baca, tak bawa teks nas dia, berkaitan dengan orang muflis. InsyaAllah dalam kesempatan lain ada hadis yang menerangkan bagaimana orang yang dia berjumpa dengan Allah Ta'ala di hari kemudian besok, dia membawa pahala-pahala ibadah. Tetapi pada masa yang sama, ada orang yang menuntut hak dia kepada orang itu. Jadi, ada orang yang menuntut hak. Maka ketika itu, dia kena selesaikan persingkataan ini. Hak orang tu ditunaikan. Waktu tu orang yang menuntut tak mahu lagi duit, harta dan benda, orang nakkan pahala. Maka dia kena beri pahala yang ada pada dia tu.
Maka kalau ramai yang menuntut, banyak tuntutan, kalaupun dia ada pahala, maka mungkin pahalanya nanti habis diberi kepada orang yang menuntut hak. Itu kita hak ni macam-macam hak, ya. Kemudian bila dah habis pahala, ada lagi orang menuntut. Maka dah tak ada pahala, nak buat macam mana? Dosa orang pula dia ambil. In return. In return dia terpaksa ambil dosa orang. Maka ramai orang yang menuntut, maka dia mati dalam keadaan dosa-dosa. Maka orang yang berdosa tempatnya ke neraka lah. Maka jangan kita permudah-mudahkan urusan amanah tanggungjawab ini. Kenapa? Semua besok akan disoal ditanya. Allah beritahu dalam ayat lain, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan disoal dari itu daripada segala nikmat yang telah Allah beri. Maka jemaah sekalian, inilah mengingatkan kita bahawa jangan khianat kepada amanah tanggungjawab yang diberi. Apatah lagi sebagai pemimpin di pelbagai peringkat. Dan kita bincang tadi daripada peringkat negara, dalam keluarga, dalam organisasi, bahkan setiap orang tu termasuk orang perempuan, isteri, apatah lagi pekerja ataupun hamba pun semua akan disoal. Moga kita menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita, insya-Allah. Baik jemaah sekalian, itulah dia perkongsian pada malam ini. InsyaAllah sebagai penutup, mari kita baca doa dan selepas tu bolehlah ada interaksi kalau ada perbincangan dan persoalan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Itulah tadi perkongsian. Mana tahu kalau ada di kalangan kita-kita ni, kalau ada persoalan nak tanya ke, ataupun ada contribution nak bincang ke, bolehlah